Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton. Kita bertemu lagi dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini bagi edisi 24 Oktober 2024 bertemankan saya Hana Nazir dan juga saya Dina Syaf Salim menemui anda. Sekarang ini kita sudah pun masuk ke minggu pertama lah selepas daripada keputusan ataupun pengumuman belanjawan 2025. Banyak sebenarnya daripada reaksi masyarakat berkaitan tentang belanjawan kali ini. Yang menarik minat saya bukan semata-mata tentang apakah inisiatif dilakukan kerajaan, tetapi juga adalah berkaitan tentang perkataan-perkataan yang digunakan oleh Yang Amat Perdana Menteri Malaysia yang mengangkat nilai bahasa Melayu itu sendiri. Betul. Kalau tak silap saya lah, kalau mengikut Kosmo Online juga, mereka kira ya berapa perkataan yang digunakan oleh Perdana Menteri sepanjang belanjawan 2025 dibentangkan pada 18 Oktober lalu. 12 perkataan yang unik lah, yang jarang-jarang kita dengar. Dan ini sebanyak sebenarnya membantu kita untuk tahu besar dari kayanya bahasa Melayu kita ini, yang saya kira wajar untuk digunakan dan diangkat oleh masyarakat Malaysia kerana kitalah yang merupakan identiti kita juga dan masa sama juga merupakan sebahagian daripada nilai yang perlu dipelihara oleh kita, tanggungjawab kita lah sebab itu bahasa kita sendiri. Okey, maksudnya kalau kita tengok belanjawan 2025 ni bukan saja kita nak tahu kan apa perancangan pada tahun depan, ekonominya bagaimana, tapi sebenarnya boleh menambah ilmu kita juga dalam penggunaan bahasa. Ini yang menariknya, itu mesej penting lah. Biasa semua orang kata kan strateginya. Okey, kita nak saksikan bagaimana keputusan trend baru-baru ini merisaukan saya jugalah sebab satu trend dalam kalangan anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah yang sudah pun melakukan satu trend yang saya cuba nak digest kenapa ada trend itu. Ya, saya rasa pada dulu lagi dah ada sebenarnya Dini, tapi sekarang ni semakin menjadi-jadi. Okey, tapi kalau trend positif kita sokong, tapi ini satu trend yang saya terus anggap satu trend negatif lah dan membimbangkan. Ini berkaitan tentang trend barcode yang kononnya didakwa sebagai salah satu terapi bagi menghilangkan depresi, dan dapatan ini dilihat oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri memandang sangat serius tentang perihal ini kerana mereka melihat bahawasanya pelajar punya kecenderungan untuk bunuh diri. Bagaimana boleh sampai ke tahap ini sebenarnya? Saya rasa mungkin banyak tekanan daripada sekeliling dan sebagainya, tetapi sebenarnya kalau kita lihat kepada aspek dengan lebih mendalam, sebenarnya mereka ni mungkin nak cuba-cuba nak menyakitkan diri bagaimana dan sebagainya, dan kalau kita gunakan bahasa yang selalu orang gunakan, menoreh lah, tetapi istilah yang kita gunakan sekarang ni adalah barcode. Okey, kalau kita lihat kepada portal bernama.com, Kementerian Pendidikan KPM memandang serius berkenaan dengan peningkatan pelajar yang cenderung bunuh diri seperti yang Dini katakan tadi, trend barcode, di mana ini merupakan satu idea yang mereka lakukan untuk menghilangkan depresi dengan cara mencederakan diri, di mana di mana Fadina Siddiq yang merupakan Menteri Pendidikan dalam merasmikan pertandingan inovasi sosial kesihatan mental di Sedang semalam, beliau berkata peranan kaunselor dan ibu bapa sangat penting dalam membendung tindakan sedemikian di peringkat awal, di mana beliau berkata KPM sebenarnya telah pun melaksanakan beberapa langkah intervensi, antaranya pelaksanaan profiling di sekolah mengenai psikososial murid bagi membangunkan ekosistem yang baik dan selamat untuk mereka. Dan difahamkan juga berlaku peningkatan kes ataupun kejadian untuk mempunyai idea lah, maksudnya dia ada keinginan untuk melakukan tindakan membunuh diri daripada tahun sebelumnya. Sekitar tahun 2022 peningkatan lebih kurang dalam 3.1%, iaitu meningkat sebelum itu 10%, kemudian 13.1%. Peningkatan ini membimbangkan dan angka ini harus untuk dilihat mengapa punca ini boleh berlaku dan perlu ada langkah intervensi itu dilakukan. Dan difahamkan juga sekarang ini di peringkat sekolah diminta supaya ada satu ekosistem yang sangat jelas, ekosistem sokongan untuk membantu, dan saya percaya juga para kaunselor juga di sekolah akan memainkan peranan yang sangat aktif, termasuk juga dengan guru-guru kelas. Perlu untuk mengambil tahu bukan semata-mata berkaitan tentang pendidikan dan pelajaran, tetapi juga sokongan sosial kepada mereka. Dan apapun kalau di rumah, peranan ibu bapa sangat penting. Pantau pergerakan dan juga aktiviti anak anda. Kita tak nak trend barcode ini orang kata semakin teruklah dari tahun ke tahun. Betul, dan salah satu strategi jugalah barangkali, betul lah, dulu mungkin sebab kita ni tak banyak sangat bersosial di luar, yang kalau bersosial itu bersosial antara dalam kalangan kita di kawasan rumah setempat, kawan-kawan kita yang berada di kawasan taman. Sekarang ini dengan media sosial itu terlalu meluas dan terlalu banyak sangat exposure ataupun maklumat-maklumat baru yang mereka dapat, yang kadang-kadang mereka membanding bezakan kehidupan mereka dengan orang lain, dan secara tidak langsung barangkali jugalah menjadi salah satu juga penyumbang kepada isu-isu peningkatan kes-kes seperti tadi itu, depresi dan sebagainya. Ini risau.
harus untuk dilihat. Okey, dan untuk berita terkini dan selanjutnya anda boleh layari portal bernama.com. Tapi sebelum itu, kita lihat dahulu ramalan cuaca hari ini sebelum kita bersama dengan rakan penyampai dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Menteri Pendidikan Tinggi telah mengadakan perbincangan dengan Majlis TVET berkenaan perancangan strategik TVET. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata KPT telah mengadakan perbincangan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengurusi TVET berkenaan perancangan tersebut. Datuk Seri Dr. Zamri berkata Datuk Seri Ahmad Zahid sudah mengarahkan TVET tinggi dikendalikan oleh KPT manakala TVET asas dikendalikan melalui agensi dan institusi yang ditetapkan di bawah Kementerian Sumber Manusia KESUMA. Memberikan pengkhususan fokus kepada bidang-bidang yang nak kita kena pasti memastikan segala keperluan pasaran itu dapat kita penuhi. TVET ni kan Terlalu luas. TVET ni masuk dalam bidang teknikal ya, yang khususnya yang melibatkan E&E dan otomotif sebagai contoh ya, dan EV itu antara perkara yang sedang kita lihat, dan yang paling mustahak ialah TVET itu fokus utamanya ialah bagaimana kita nak memenuhi keperluan industri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Forum 50 Tahun Hubungan Malaysia-China Anjuran Universiti Utara Malaysia UUM di Ibu Negara pada Rabu. Malaysia Defence Intelligence Organisation MDIO Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pelbagai agensi media memperkukuh kerjasama menyebarkan naratif dan ideologi kepada rakyat mengenai kepentingan mempertahankan negara. Ketua Cawangan Gerak Saraf Perang Saraf Kenal Muhammad Hazri Ahmad berkata ini susulan semua agensi media dilihat sebagai rakan strategik membantu ATM menyebarkan maklumat menjurus kepada isu-isu pertahanan terutamanya di kawasan strategik seperti sempadan daratan dan maritim serta kawasan operasi. Beliau menjelaskan MDIO adalah unit di bawah ATM yang merancang dan melaksanakan tindakan gerak saraf khususnya dalam meningkatkan keupayaan pertahanan melalui konteks membina keyakinan masyarakat selain mewujudkan hubungan akrab antara rakyat dan kerajaan. Untuk memberi pendedahan, ya, mempromosikan tentang kebersamaan dan juga meningkatkan semangat patriotisme di semua peringkat masyarakat, termasuk di bandar dan juga luar bandar, khususnya di kawasan strategik negara, untuk bersama-sama membantu ATM dan juga leleh di kerajaan untuk meningkatkan keupayaan pertahanan. Pada keupayaan itu adalah untuk membina keupayaan ideologi kenegaraan, di mana aspek ini adalah penting untuk sebagai satu aspek pencegahan kepada penyebaran apa juga ideologi ataupun perkembangan apa juga fahaman-fahaman yang boleh memudaratkan pertahanan. Beliau ditemui selepas pertandingan menembak MDIO bersama media 2024 di Kamp Sungai Besi pada Rabu. Sebanyak 779 kes kemalangan maut membabitkan pelajar sekolah direkodkan di seluruh negara sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata sebanyak 4,043 kes kemalangan jalan raya melibatkan pelajar sekolah direkodkan sepanjang tahun berkenaan. Datuk Seri Muhammad Yusri berkata jumlah itu menunjukkan tren membimbangkan dan ia telah mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
ditemui media selepas merasmikan program advokasi kesedaran keselamatan jalan raya dan op khas motosikal di Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson pada Rabu. Muhammad Yusri berkata pihak Bukit Aman menyahut kebimbangan Perdana Menteri dan telah mengadakan operasi khas kemalangan jalan raya dengan memberi fokus kepada penunggang motosikal. Ini kerana ia merupakan antara penyumbang kemalangan jalan raya paling tinggi berbanding kenderaan lain. Beliau juga berkata sebanyak 498 pelajar sekolah yang berusia 17 tahun dan ke bawah terbabit dalam kegiatan mat rempit direkodkan sepanjang 9 bulan pertama tahun ini. Sekian dari berita untuk waktu ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurni Samsul Osman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baik penonton, ketika ini kita nak bercakap berkenaan dengan satu produk yang bagi saya cukup unik. Satu produk berkenaan dengan yang berkaitan dengan organik. Okey. Itu yang menarik lah. Okey, ini mungkin mestilah dia berasal daripada organik sebab mesti dia berasaskan daripada penyidikan dilakukan untuk menghasilkan satu produk organik yang mesra kepada pengguna, mesra juga kepada alam dan saya percaya sekarang ini ramai dah nak beralih kepada bahan-bahan organik. Kata walaupun sedikit orang kata mahal ke, kena tambah modal sikit ke, tapi sebenarnya baguslah untuk kita punya kulit. Kalau sekarang ni kita nak bercakap berkenaan produk yang berkaitan dengan kulit kita lah. Okey. Saya perkenalkan dahulu kepada anda tetamu di studio kita ada Puan Hayazi Hanafi yang merupakan Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam selaku Ketua Penyelidik dan juga Dr. Suhaini Mat Daud yang merupakan Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan selaku Ahli Penyelidik Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Apa khabar? Okey, depan kita ni cantik lah, dah ada satu produk-produk yang mereka hasilkan berdasarkan pada hasil penyidikan. Saya percaya polisi sini memang begitu aktif sebenarnya menghasilkan produk-produk baru yang boleh untuk dikomersialkan. Atau boleh penting dikomersial, tak boleh sekadar hanya menghasilkan tetapi harus dikomersialkan dan dijual untuk menambahkan nilai tambah. Dan untuk itu saya mula dulu dengan Dr. Suhaini berkaitan tentang agenda untuk perkomersialan ini. Sebab kita tahu kan polisi ini antara institusi pengajian tinggi yang sangat aktif menghasilkan inovasi, teknologi, perkara-perkara baru, tetapi ia tidak boleh terhenti di situ. Ia harus ada nilai komersial. Agenda yang dilaksanakan untuk mengkomersialkan, beri nilai tambah kepada produk-produk hasil daripada pendidikan ini, bagaimana dilakukan? Okey. Politeknik dan College Community sangat committed di dalam untuk menghasilkan memperkasakan aktiviti penyelidikan, perkomersialan dan juga penghasilan inovasi untuk memperkayakan dan juga untuk membuktikan kualiti penghasilan idea reka cipta daripada warga Polisisi, terutamanya daripada pensyarah lah. Dan untuk itu kita juga ingin menampakkan ataupun memperlihatkan ataupun kita akan panggilkan visibility of the product dan juga perkhidmatan yang daripada Politeknik itu sendiri dan College Community. Dan pada ketika ini kita dapat lihat beberapa produk ada di hadapan kita. Mungkin Puan Hayazi boleh ceritakan berkenaan dengan produk Be Fresh ini. Okey, baik, terima kasih. Saya boleh pegang ni? Boleh silakan. Okey, untuk produk di Be Fresh ni, untuk makluman semua, ianya adalah hasil daripada kajian daripada pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Awam yang telah membuat penyelidikan tentang kepentingan bahan organik lah. Jadi kalau kita tengok di sini, produk ni diformulasikan daripada penggunaan ekstrak daun ketapang, daun melung dan juga daun teh hijau. Sebagaimana yang saya
terangkan tadi, pensyarah yang kita telah buat kajian ini adalah iaitu Puan Nurliza binti Ramli, dan beliau kini telah berpencen, dan pada pendapat kami di pihak Politeknik yang masih lagi ingin meneruskan produk ini untuk diketengahkan secara komersial, jadi pihak kami telah mendapat geran untuk pengkomersialan produk tersebut. Okey. Inilah jadi, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah tadi tu. Yes. Sebab kita tak nak benda tu stop setakat macam yang sekadar penyelidikan semata-mata tadi kan. Yes. Okey, jangan lari. Kita masih lagi bersiaran bersama dengan anda sebenarnya untuk kita bercakap berkaitan tentang produk inovasi yang dilakukan oleh politisi yang sangat kreatif, diorang yang sangat bijak, mempunyai kemahiran cukup tinggi dan juga ditambah dengan nilai komersial. Tadi kita dah bercakap sedikit berkaitan tentang bagaimana inisiatif oleh peringkat komersialan, dan sekarang ni tadi anda perlihat ni adalah antara produk-produk yang dihasilkan dan ditambah dengan nilai tambah dengan komersial. Saya nak beralih kembali kepada Puan Hayazi sendiri berkaitan tentang perkara ini, tentang produk-produk yang dihasilkan. Nak ceritalah bagaimana uniknya produk-produk ini. Kalau kita lihat dekat depan sini, kita ada 4 produk utama lah yang telah dihasilkan sebelum ini. Kita ada shower gel, kita ada shampoo, kita ada lotion dan juga basuh. Kalau kita tengok di sini keberkesanan produk ini berdasarkan kepada hasil kajian daun ketapang ni kepada penggunaan untuk rawatan kepada kulit manusia ni belum ada secara meluas. Okey. Hasil penyelidikan asal ya, penyelidikan. Jadi sekarang ni bila kita lihat kepada kepentingan untuk menghasilkan produk untuk kebaikan bersama secara organik, kita ketengahkan 4 produk ini untuk kita pasarkan melalui pengkomersialan. So sekarang ni kalau kita tengok penggunaan pada masa dahulu, daun ketapang ni setakat untuk rawatan ikan sahaja. Kalau kita tengok, tapi kita cuba luaskan sebab berdasarkan kepada testimoni yang dibuat oleh hasil kajian yang Puan Nurliza telah buat sebelum ini, keberkesanan untuk eczema sangatlah baik. Okey. Kalau Dr. Suhaini, apa yang sebenarnya membuatkan produk-produk Be Fresh ini berbeza dengan produk-produk di luar? Yalah, kita tahu di luar ada banyaklah sabun-sabun, shampoo juga banyak kan. Tetapi apa yang membezakan produk ini dengan pasaran produk-produk di pasaran luar itu? Okey, baik. Untuk Be Fresh ni seperti dinyatakan oleh Puan Hayazi tadi, ingredient kandungan utama yang kami gunakan adalah ekstrak daun ketapang. Dan ini adalah produk hasil daripada penyelidikan yang mana ia nampak sedikit berbeza lah. Kita membuat penyelidikan terlebih dahulu dan kita hasilkan produk berdasarkan kepada dapatan kajian itu. Dan proses pengkomersialan bagi produk Be Fresh ni dia sebenarnya bermula daripada setahun yang lepas lah, yang mana permulaannya Be Fresh ini mendapat dana daripada akaun amanah Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah lah, sebanyak 20k lebih kurang. Dan selepas itu kami bangunkan produk, kami hasilkan 4 jenis produk ini, dan seterusnya kami melangkah lagi, menggorak langkah memohon geran pengkomersialan bagi tujuan untuk mengkomersialkan produk ini. Okey, lepas dah ada dekat pasaran, tapi kita tak tahulah bila dah start nanti akan dimaklumkan sebenarnya berkaitan tentang perkara ini, mesti mungkin dah ada strategi dia tu kan. Tetapi untuk memastikan supaya produk ini sampai kepada golongan sasaran kan, nak tanya jugalah kepada Puan Hayazi sendiri, sebab nampak sekarang ini kalau dapat sini ditulis kat sini adalah organic 100%, no alcohol, no mineral oil. Tentunya punya target market sendiri kan. Untuk target market bagaimana? Okey, untuk target market tu sebelum kita pergi kepada market, kita mestilah nak benda tu diperluaskan. Betul. Okay, apa yang kami buat adalah pihak Politeknik telah menyertai pertandingan inovasi. Semasa peringkat kajian penyelidikan inovasi, produk ataupun bahan yang kita ada di sini telah mendapat tempat di IPTech 2023 di Bangkok. Dengan dalam pertandingan tersebut kami telah mendapat peringkat gangsa. Okay. Kemudian kita teruskan, bila kita dah dapat geran pengkomersialan, seterusnya kita ke arah pengusaha untuk mengkomersialkan, dan kami telah menyertai pertandingan Polisi Sikom, di mana dalam pertandingan tersebut kami telah mendapat terbaik keseluruhan.
produk terbaik dan kami telah mendapat pingat emas. Okey. Tahniah. Ya. Sen cukup hebat bukan ni. Sangat berterusan. Okey, Dr. Suhaini, tadi kalau kita katakan berkenaan dengan proses R&D itu sudah pasti makan masa yang lama. Tetapi bagaimana pula dengan cabaran yang dihadapi semasa proses pengkomersialan produk-produk BeFresh ini? Okey. Ya, untuk masuk ke dalam pasaran yang kita katakan kita ni ada produk baru, mesti ada cabaran ni kan. Jadi cabaran yang paling utama pada kami adalah untuk mengekalkan kualiti tu. Sebab kami ni adalah institusi pendidikan yang mana kita, kalau kita kata bercakap tentang pengkomersialan, of course kita akan mengeluarkan produk dalam volume yang lebih besar. Jadi cabaran kami adalah untuk mengekalkan kualiti dari segi freshness of the bahan tersebut. Dan yang keduanya adalah dari segi harga. Ya, sebab kami ini adalah produk hasil daripada penyelidikan, maka ianya adalah of course sedikit mahal daripada produk-produk yang sedia ada di dalam pasaran. Ya. Mahal tu dari segi untuk kos penyelidikan yang awal tu. Tapi bila telah lama, mungkin akan ada ni baliklah perkiraan semula. Dan yang ketiganya adalah dari segi penerimaan, penerimaan produk dalam kalangan penduduk, dalam kalangan pengguna, yang mana dari segi penggunaan produk makanan organik, ya betul, tetapi untuk penjagaan diri, untuk menukar dari segi penggunaan daripada bahan produk biasa kepada organik, ia sedikit mencabarlah kepada kami. Oleh itu strategi pengkomersialan, strategi pemasaran itu kami akan menekankan kebaikan tentang penggunaan bahan organik yang bebas daripada penggunaan bahan kimia yang boleh memberikan kesan jangka panjang kepada kulit. Okey, doktor, tak apa, harga mahal sikit tak apa. Yang penting kualiti dan selamat digunakan. Dan saya percaya sekarang ni orang Malaysia pun dah bijak membuat penilaian untuk membeli barang-barang yang selamat untuk mereka gunakan kepada tubuh badan mereka. Dan untuk itu, kita tak nak semata-mata ia sekadar pendidikan, komersial biasa-biasa, kita nak luar biasa, lebih ramai pengguna selepas ini. Langkah kehadapan Puan Hayazi, bagaimana itu? Okey, dalam langkah kami untuk memperhebatkan strategi untuk pemasaran produk kami ni, apa yang kami buat adalah untuk memperkukuhkan saluran pengedaran kami ni melalui e-dagang, melalui kedai fizikal, dan juga kami cuba untuk membentuk rangkaian strategi untuk pemasaran. Dan kami juga mencuba untuk mencari rakan kolaborasi dengan industri untuk mempercepatkan penebusan produk ini ke pasaran. Dan untuk itu kami bercadang juga untuk memperluaskan kami punya produk kepada satu yang lain lah. Maksudnya tidak terhad kepada empat jenis produk saja. Dan dalam perancangan kami ke arah itu, sebab kami nak apa yang dihasilkan oleh warga Polisisi ini dapat diketengahkan untuk kebaikan bersama masyarakat. Okey, ni sekarang dah ada dah yang tertanya mana nak beli ni, ada beg kuning tak? Kan? Agak-agak jangkaan bila akan dipasarkan nanti ni. Okey, dalam proses kami untuk sijil selamat guna, dalam beberapa hari sahaja lagi dijangka akan selesai, dan selepas tu kami akan mempergiatkan serta memperluaskan pasaran kami melalui social media dan lain-lain. Okey, daftar saya ejen. Boleh, masalahnya. Okey, itu dia perkongsian berkenaan dengan produk komersial Polisisi BeFresh. Kalau boleh dapatkan secara dalam talian pun boleh juga. Kepada anda yang mungkin nak cuba shampoo, ada sabun, nantikan kena follow banyaklah di Polisisi punya maklumat media sosial. Nanti akan maklumkan kat mana nak beli, siapa nak jadi ejen, duduk bawah saya. Okey, alright, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Hayazi Hanafi, Ketua Jabatan Kejuruteraan Awam yang juga merupakan Ketua Penyelidik, dan juga Dr. Suhaini Mat Daud, Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Terima kasih. So, kita doakan orang kata semakin berjayalah produk BeFresh ini pada masa hadapan. Okey, baik. Selepas ini kita nak berkata tentang belanjawan 2025, berkaitan tentang sektor kesihatan. Mesti akan jadi tujuan utama semuanya selepas ini. Okey. Terima kasih. Okey,
Okey penonton, seperti yang Dini katakan tadi, kita akan berbicara berkenaan dengan Belanjawan 2025. Sekarang telah memasuki pasca Belanjawan. Ramai yang sedang membincangkan berkenaan dengan Belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 18 Oktober lepas di Parlimen, di mana untuk pengetahuan anda, untuk sektor kesihatan ataupun Kementerian Kesihatan, mereka menerima peruntukan kedua tertinggi iaitu 45.3 bilion ringgit berbanding 41.2 bilion ringgit. Usaha yang cukup baik yang dilakukan oleh kerajaan untuk memperkukuhkan lagi kualiti kesihatan di negara kita. Betul, dan untuk itu kita nak bersama dengan dua individu untuk bercakap perkara ini. Di sebelah saya itu Profesor Emeritus Datuk Dr. Syed Mohamed Al-Junid yang merupakan Profesor Ekonomi Kesihatan dan Pakar Perubatan Kesihatan Awam IMU, dan juga kita nak bersama dengan Profesor Amrahi Buang yang merupakan Presiden Persatuan Farmasi Malaysia MPS. Selamat datang kedua-duanya. Tadi Hana dah sebut angka itu berlaku peningkatan. Kalau secara logik akal sukalah kan naik sedikit kan, tetapi mereka di lapangan ini kena dengar suara mereka. Adakah ini satu perkara yang diterima baik dan disambut baik? Pertama sekali nak bersama dulu dengan Profesor Datuk. Angka yang disebut tadi ada peningkatan. Pandangan awal, adakah hasrat yang telah pun dinyatakan oleh kerajaan itu disambut baik oleh mereka di dalam sektor kesihatan? Ya. Terima kasih Ashraf dan juga Hana kerana menjemput kami lah untuk memberikan pandangan ya. Pertama sekali bagi saya sebagai salah seorang daripada penyelidik dan juga terlibat secara langsung dalam sistem kesihatan di Malaysia dan juga di beberapa negara yang lain. Apabila kita melihat bajet yang diumumkan, ini merupakan bagi saya satu hadiah besar lah kepada sektor kesihatan kita, kerana kita memang memerlukan dana yang besar memandangkan kepada banyaknya cabaran-cabaran yang kita hadapi, dan juga bagaimana kita nak memastikan bahawa sistem kesihatan kita ini mampan bertahan lama dan boleh menyelesaikan masalah-masalah kesihatan, terutama sekali penyakit tidak berjangkit, penuaan masyarakat dan sebagainya, dan juga peningkatan kos perkhidmatan kesihatan. Jadi ini merupakan satu nilai yang cukup besar, walaupun mungkin tidak ideal, kerana sebenarnya kalau kita lihat dari segi peratusan KDNK ya, kalau kita lihat 45.3 bilion itu adalah cuma sekitar 3% daripada GDP. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang kita rancangkan di dalam Kertas Putih Kesihatan yang telah pun diluluskan oleh Parlimen pada bulan Jun tahun lepas, kita mengharapkan bahawa kadar ataupun amount yang masuk diperuntukkan harus sekurang-kurangnya 5% daripada GDP untuk sektor awam saja. Jadi ini cuma sekitar 3%. Kita masih ada lagi 2% yang perlu kita usahakan, dan ini mungkin dalam sekitar tambahan 20 bilion ke 30 bilion lagi yang kita perlukan seidealnya. Mungkin kita tahu kerajaan dan juga negara tidak mampu untuk terus bergerak ke arah itu pada saat sekarang kerana ekonomi dan sebagainya ada juga mempunyai impak yang besar. Walaupun ini merupakan satu angka yang signifikan, dan saya yakin kita akan dapat menyelesaikan atau mula mencari solusi kepada masalah-masalah kesihatan negara kita. Okey. Bagaimana pula dari kacamata Profesor Amrahi sendiri sebagai Presiden Persatuan Farmasi Malaysia MPS terhadap peningkatan belanjawan daripada tahun lepas 2024 kepada 2025 nanti? Jadi seperti mana yang Prof Syed kata tadi kan, kita sebenarnya dah orang kata apa menelusuri benda dah lama lah. Betul. Every year kita semak, pantau dan sebagainya. Ya, peningkatan tu memang banyak. Okey. Tetapi kita jangan lupa bahawa salah satu faktornya adalah dia berkaitan dengan even berkait dengan sistem saraan yang baru ni. Betul. Sistem saraan yang baru ni akan ambil sebahagian besar daripada pertambahan itu, sebab dia akan ada kenaikan gaji dan sebagainya. Jadi macam kita tengok cara keseluruhan lah apa. Dan saya agree dengan apa yang Prof saya kata, kita kena ada yang 5% tu supaya benda tu lebih mampan untuk kita buat. Untuk makluman semua, kita tahu bahawa sistem kesihatan kita ni dua tier tau. Betul. Maknanya kita ada public, kita ada private. Ya. Jadi selama ni sejak kita merdeka, fokusnya memang kepada public, sebab sebagai kerajaan dia nak kepada public. Kan? Tapi dalam masa yang sama di sektor swasta juga berkembang. Kan? Jadi hasrat kami, saya setuju dengan Prof tadi, di mana masa kami dulu berbincang tentang health white paper tu, Kertas Putih Kesihatan ni,
Dan kita tahu bahawa benda ni mesti diselesaikan secara meluas. Okey. Isu dia sekarang ni dah setahun lebih dah ni. Dari segi framework kerangka tu kan, sebab dia Kata Putih Kesihatan tu diluluskan di Parlimen. Jadi kita nak tengok dia punya butir-butir tu. Tapi saya faham dia punya rasional. Di mana untuk tahun 2025 ni fokus tu lah kepada seperti mana yang dinyatakan dalam bajet tu. Maknanya nak membetulkan gaji staf dan sebagainya. Lepas tu infrastruktur dia. Dan yang paling penting sekarang ni dari segi supply lah. Bekalan ubat-ubatan dan juga medical supply semua kan. Saya tanya kepada Profesor Amrahi berkaitan tentang bekalan ubatan dan juga harga, sebab harga bekalan ubatan ini bergantung juga kepada harga bekalan dunia. Tahun ini saja peningkatan 12%. Tahun depan dijangka lebih kurang angka yang sama. Dengan belanjawan yang kita berikan ini, adakah mampu untuk kita berdepani peningkatan kos harga-harga bekalan ubat-ubatan? Kita kena ingat cara kita menguruskan pembelian bajet ubat-ubatan ni kan, kita memang dah berstruktur lah. Maknanya bukan kita buat last minute kan. Jadi maknanya kita kaedah kita semua jelas. Kita ada arahan perbendaraan untuk melaksanakan perkara itu. Kita pun ada juga orang kata membuat perjanjian dan sebagainya. Jadi sebenarnya benda tu memang dah pun dilakukan. Jadi maknanya faktor yang katakan harga ubat turun naik dan sebagainya, benda itu perkara biasa je. Jadi siapa yang melaksanakan, siapa yang dapat tender dan sebagainya, dia kena atasi lah. Maknanya bila dia buat submission tu, dia kena masukkan faktor-faktor ni. Dan kita pasti bahawa kalau benda tu di luar, datanglah balik berunding dengan dengan treasury kan, sebab benda tu tak dipaksakan. Kita kena belajar tau daripada apa yang berlaku semasa pandemik COVID-19 tu kan. Tiba-tiba kita dapati bahawa global tu, secara global tu run up kan. Jadi isu yang saya nak tambah lebih kepada kita tak boleh sibuk saja dengan keterjaminan makanan kita juga mesti juga mengambil keterjaminan ubat-ubatan. Pasal kita tengok sekarang dengan climate change kan, benda berlaku, banjir, macam-macam lah berlaku kan. Lagi satu tentang geopolitik ni. Bila peperangan berlaku dan sebagainya, jadi benda ni yang akan mengkocak semualah. Okey, baik Profesor Datuk, kalau kita lihat untuk belanjawan 2025, kerajaan turut memberikan tumpuan kepada aspek kebajikan pekerja. Contohnya kadar baharu on call dan sebagainya. Bagaimana Datuk Profesor Datuk sendiri melihat usaha ini boleh dilaksanakan dengan jayanya? Mungkin tak boleh memuaskan hati semua pihak, tetapi sekurang-kurangnya ada penambahbaikan dari semasa ke semasa itu. Kalau kita lihat, salah satu daripada pengumuman yang dilakukan adalah peningkatan dalam kadar on call daripada RM45 kepada RM65. Walaupun nilai ini nampak kecil, RM10, tapi ianya satu nilai yang penting kerana ini menunjukkan bahawa kerajaan peka dengan kehendak dan juga masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja kesihatan. Kita tahu bahawa banyak lagi isu selain daripada on-call ini. Dari segi kontrak staff dan sebagainya harus kita selesaikan. Dan kita mesti ingat bahawa dalam sistem kesihatan ni, ianya labor intensif. 65% sehingga 70% daripada semua perbelanjaan itu biasanya berkaitan dengan gaji dan juga emolumen. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini tidak mudah. Kita menghasilkan lebih kurang 5,000 orang doktor setiap tahun. Tetapi sistem kesihatan kita tidak boleh mengabsorb semua. Disebabkan oleh banyak kekangan-kekangan yang lain. Sudah ada saranan-saranan misalnya menubuhkan suruhanjaya khusus dan sebagainya. Tapi ini perlu masa dan juga perlu dirancangkan dengan terperinci. Dalam kertas putih kesihatan juga ada kita bincangkan perkara ini. Misalnya salah satu daripada optionnya adalah untuk merombak melakukan reformasi yang secara total dalam sistem kesihatan sehingga boleh menghasilkan satu keadaan di mana hospital-hospital ini berada dalam keadaan autonomous walaupun ianya dimiliki oleh kerajaan. Jadi apabila mereka autonomous, mereka boleh mengambil pekerja-pekerja tanpa mengikut norma yang ditetapkan oleh misalnya GPA dan sebagainya. Tapi bila kita boleh bergerak ke arah itu,
Kerana ini bukan mudah dilaksanakan kerana memerlukan sumber kewangan, memerlukan penggubalan dari segi undang-undang dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita harus cuba mengurangkan penghijrahan doktor-doktor kita yang telah pun terlatih ini ke negara jiran, misalnya Singapura dan juga Singapura dan sebagainya, yang menarik mereka kerana mereka sudah menjalani housemanship tapi tidak boleh mendapat kontrak. Jadi mereka lari ke negara lain. Ini merupakan kehilangan besar. Saya rasa walaupun kita lihat ada rungutan mengenai kadar yang on-call yang diumumkan adalah tidak memuaskan, tetapi saya rasa kita bersyukur kerana kerajaan memberikan tumpuan dan juga cuba menyelesaikan masalah ini walaupun tidak total, tidak dapat menyelesaikan semuanya. Tapi ini merupakan langkah yang baiklah bagi saya. Okey, baik. Selain daripada itu juga dalam konteks perbelanjaan sektor kesihatan ini, selain daripada pengurusan dan juga soal membelanjakan untuk merawat mereka, strategi yang sering kali digunakan oleh pihak KKM supaya janganlah sampai kena penyakit, kena makan hidup sihat, maka dapat kurangkanlah juga perbelanjaan negara. Perkara ini saya nak fokus berkaitan tentang inisiatif peperangan terhadap gula, tapi nanti dulu kita cerita tentang perkara ini. Kita berjaya seketika kembali selepas ini. Menarik minat saya, inisiatif peperangan terhadap gula dilakukan melalui duty exercise yang diberikan kepada bahan-barangan ataupun minuman bergula ni. Sekarang pun kabinet pun di parlimen dah mulakanlah hari tanpa gula di parlimen. Satu mesej yang diberikan oleh pemimpin. Rakyat juga harus sambut tentang perkara ini. Bagaimana saya nak tanya pandangan daripada Profesor Amrahi sendiri. Nampak inisiatif macam kecil kan, hanya satu seolah-olah bagaikan satu program kempen, tetapi dalam masa sama sebenarnya memberi kesan impak besar terhadap pengguna. Sebab kita ni bab gula, bab garam, everyday routine. Nombor satu. Okey, bagaimana tentang hal ini? Saya rasa ni lebih kepada knee-jerk jugalah. Pasal apa? Apabila kita tengok report card kita berkenaan dengan NCD, diabetes dan sebagainya, berdebar tak, kita punya rekod tak berapa cantik. Too bad. Okay. So jadi apa kita perlu buat? Kita kena start lah. So this campaign is not new lah. Ada dibuat oleh negara-negara lain kan. Dan kita memang menyokong lah. Maknanya better late than never kan. Right? So jadi benda ni lebih kepada healthy living lah. Maknanya kita nak hidup secara sihat kan. Manis tu kita nak, tetapi bukan daripada sumber gula lah. Jadi itu yang kita cubakan. So jadi apa yang kita boleh, orang kata, buat pertambahan, hasil daripada perkara-perkara ni kita kena pump balik kepada KKM. Okey. Itu pun dijanji dikatakan oleh Perdana Menteri sendiri. Dia kena pump balik benda ni. Itu satu. Yang keduanya, since saya dah mention tentang NCD tadi tu kan. Jadi sebenarnya selain daripada penyakit diabetes, kita juga ada penyakit darah tinggi dan juga kardiovaskular kan, yang merupakan punca utama kematian kan. Jadi kita cuma kami lah, saya ingat Prof pun setuju kan. Kita pun nak cadangkan supaya something must be done lah tentang garam. Jadi macam mana kita buat, kita tengoklah inisiatif yang lebih baik. Sebab perkara ni yang menyumbang kepada ni. Sebab apabila dia dah menjadi NCD macam ni, nak merawat dia tu jadi sukar. Yang kita kata tiga serangkai tu kan, dia jadi macam tu lah. Dia lebih kepada cara kita pemakanan kita. Jadi berbalik kepada apa yang patut rakyat jelata buat kan. Dia lebih kepada gaya hidup sihat je. Jadi pada tak tahulah, tetapi dalam kita berbincang tentang white paper dulu apa semua kan, ni in fact kita tengok kan, gaya hidup kita ni memang kena ubah. Betul. Contoh saya tak tahulah, tapi kalau boleh saya berkongsi cerita ni kan, 30 tahun dulu kan, saya ni pun nakal juga tadi kan. Keluar juga tengah malam kan. Tetapi apabila kita tengok at that time, couple bawa baby, keluar makan tengah malam. So it's not good lah. So what happened? That baby tu dah 30 tahun That baby tu 30 tahun. So you imagine macam mana lifestyle kan itu. So jadi salah satu yang saya penasaran kepada kerajaan, in fact kepada Kementerian Wanita, Keluarga dan ni kan, kita kata kan Muslim kan kena pergi kursus pra-perkawinan kan. So dalam kursus pra-perkawinan tu
tolonglah masukkan elemen ini elemen ni supaya dia nak start family. Betul. So dia kena ada knowledge kan daripada kan. Sebab masa dalam our health white paper pun kita kata kita kena melihat daripada womb to tomb. Kan, bukan maknanya ni bukan tugas KKM ni semua daripada kita kena terlibat. So jadi budaya tu yang kita kena jaga. So it's all basically social behaviour lah. Okey, Profesor Doktor, itu Datuk berkenaan dengan gula. Okey, kalau kita bercakap berkenaan dengan sektor kesihatan di negara kita, selalu sinonim dengan kemudahan asas infrastruktur dan sebagainya. Okey, dalam Belanjawan 2025 ada dinyatakan 1.35 bilion ringgit untuk menaik taraf kemudahan dan fasiliti di hospital dan juga klinik kerajaan. Pada pendapat Profesor Datuk sendiri, bagaimana sebenarnya usaha ini boleh dilakukan untuk mendapatkan orang kata kesan baik itu secara optimum sekali? Kalau kita lihat ada laporan-laporan mengatakan beberapa hospital dan sebagainya menghadapi masalah untuk maintain peralatan dan sebagainya. Jadi saya rasa peruntukan ni walaupun nampak 1.5 bilion tu, itu sebenarnya juga adalah nilai yang kecil ya. Banyak lagi perlu kita perbaiki dari segi itu, misalnya peralatan-peralatan baru dan sebagainya. Pada masa yang sama banyak peralatan-peralatan yang terkini yang boleh memberikan output yang lebih baik daripada yang sedia ada. Ini juga harus diabsorbkan dalam sistem itu. Yang penting adalah bagaimana kita mengurus 1.5 bilion tadi. Bagaimana kita melantik misalnya kontraktor-kontraktor yang berwibawa mempunyai track record untuk membekalkan peralatan-peralatan tadi, dan pembekalan itu juga harus direlatekan dengan kualiti. Kalau mereka membekalkan tetapi tidak alat yang dibekalkan itu tidak berfungsi dengan baik dan sebagainya, kita perlu cari jalan bagaimana ini harus dikurangkan impact tersebut. Begitu dengan bangunan-bangunan hospital dan sebagainya. Ada 2-3 tahun lepas kita lihat ada hospital yang mana ceilingnya asyik runtuh saja ya. Mungkin kerana kontraktor yang diberikan kontrak tersebut tidak melaksanakan tugas dengan baik. Jadi apabila kita nak menawarkan tender-tender ni kepada kontraktor-kontraktor yang berjaya, pastikan kita melakukan due diligence dan juga kita harus mengelakkan daripada intervensi-intervensi orang-orang yang tidak diperlukan untuk mempengaruhi proses memberikan tender tadi. Harus telus, harus transparan. Dan kalau sekiranya kita bincang mengenai ubat-ubatan dan sebagainya, tender untuk memberi obat dan sebagainya, pembelian itu harus menggunakan apa yang kita katakan sekarang ini sebagai strategic purchasing. Setiap kali kita membeli, kita harus pastikan bahawa apa yang kita belikan itu ada outcome-nya. Inilah baru kita katakan value based healthcare. Kalau outcome-nya bagus, barulah kita teruskan dengan pembelian tersebut, ataupun ada ikatan di mana sekiranya outcome tadi bagus, baik, barulah kita memberikan bayaran sepenuhnya. Jadi ada seorang warranty dan sebagainya apabila kita membeli ubat-ubat tersebut dan sebagainya. Kecekapan, ketelusan itu harus ada dalam sistem pengurusan pembelian pemeliharaan itu dalam konteks sektor kesihatan. Soalan terakhir saya nak berikan kepada Profesor Amrahi. Sekarang ini berkaitan tentang isu perbelanjaan negara itu, khusus di sektor kerajaan, dapat kurangkan kalau pengguna beralih kepada sektor swasta. Saya tidak langsung dapat mengurangkan sebanyak sedikit perbelanjaan di sektor kerajaan. Dan antara strategi dilakukan kalau saya lihat sekarang ini adalah berkaitan inisiatif co-payment dalam insurans kesihatan swasta. Tetapi dalam konteks ini saya nak bertanya lah sedikit, kerana untuk tahun ini kita dikejutkan dengan strategi baru dilakukan oleh BNM berkaitan tentang undang-undang klausul terbaru plan takaful insurans. Secara tidak langsung pengguna-pengguna memutuskan penggunaan mereka di peringkat itu dan akhirnya beralih kepada penguatan kerajaan. Secara tidak langsung meningkatkan lagi perbelanjaan. Strategi digunakan untuk tahun depan melalui inisiatif co-payment ini, adakah ianya dapat menarik kembali pengguna-pengguna di sektor swasta yang bergantung melalui syarikat takafulan insurans ini, ataupun sebenarnya ianya masih lagi tidak dapat untuk mengekalkan status quo semasa? Inilah yang kita kata tadi, yang daripada awal-awal saya katakan bahawa kita apabila sistem kesihatan kita di mana kita ada public system dan private system, jadi ni yang kita nak sustain ni isu kan. Selagi kita dikotomi macam ni, jadi kalau apa yang berlaku di sektor awam akan pergi ke sektor swasta. Kita pergi ke sektor swasta, dia akan patah balik ke sektor awam kan. So jadi sebenarnya kita dah bincang tentang healthcare financing ni, di mana kita cuma boleh bagi pandangan pada kerajaan lah, di mana apabila kita cerita dari segi macam mana kita nak buat healthcare financing ni kan, kita kena tengok kita kena reformasikan lah secara total tau. Dia tak boleh buat separuh-separuh. Maknanya kita kena buat satu decision. Sebab kita sekarang ni tax base kan. So jadi boleh kita sustain sebab out of pocket kita tinggi sekarang kan. So apa kita boleh buat sekarang ni,
kerajaan saya faham makna pada tahun depan fokusnya kepada seperti mana tentang infrastruktur dan sebagainya. Tetapi healthcare financing adalah satu perkara yang besar. Jadi apa kita boleh buat, mungkin pada tahun depan ni lebih kita dapatkan orang kata input supaya kita boleh move. Kalau kita tak move, macam mana kita buat cara model ni, dia takkan sustain. Okey. Ni harus untuk dipandang lebih mendalam lagi. Ada masa sikit. Saya nak sentuh sikit bila bercakap tentang co-payment ni. Saya nak banyak bagi pendapat tentang co-payment. Pertama sekali saya mempunyai pendapat yang berbeza berdasarkan kepada penelitian dan penyelidikan yang kita lakukan. Co-payment yang dirancangkan atau yang disarankan itu mempunyai dua premis. Pertama sekali, premis yang pertama adalah ia akan dapat menurunkan premium. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan dapat menyebabkan mereka yang mempunyai mengambil insurans tidak menyalahgunakan insurans tadi. Tapi masalahnya yang pertama tadi adalah, adakah kita mempunyai fakta yang cukup menunjukkan bahawa premium akan diturunkan? Ini mungkin tidak berlaku kerana sejarah menunjukkan bahawa private insurance tidak pernah menurunkan premium mereka, malahan makin meningkat. Selepas saja diumumkan, kita lihat bahawa insurans premium untuk warga tua meningkat dengan begitu tinggi sekali. Itu yang pertama. Yang keduanya, kaedah melaksanakan co-insurance tadi akan memburukkan lagi apa yang Prof. Amrahi katakan tadi, iaitu out of pocket payment. Sekarang kita hampir 39%. Mereka bayar dahulu kan, bayar duit muka katakan sebelum menggunakan insurans. Ini akan meningkatkan lagi out of pocket payment. WHO menetapkan bahawa ia tidak boleh melebihi 20%. Kita ada hampir 40%. 30%, 39%. Kenapa ini penting? Lagi tinggi out of pocket payment, maka akan menyebabkan kita sukar untuk mencapai universal health coverage dan akan meningkatkan apa yang kita panggil inequity. Ramai yang tidak mampu untuk membayar kepada perkhidmatan kesihatan. Jadi co-payment yang dirancangkan oleh yang disarankan oleh sektor swasta harus diperhalusi, dan salah satu kelemahannya juga, co-payment tadi tidak akan dikenakan kepada mereka yang mendapat perkhidmatan di perkhidmatan kesihatan kerajaan. Apa yang berlaku nanti? Orang yang mempunyai insurans swasta, dia akan pergi ke Kementerian Kesihatan kembali semula, dan ini menyebabkan longgokan pasien di Kementerian Kesihatan. Jadi kaedah itu harus dilihat dengan detail. Jangan fikirkan untuk keuntungan saja. Kerana kita tahu bahawa insurans swasta di negara kita ini adalah berdasarkan kepada keuntungan, dan mereka cuma mengambil pasien-pasien atau pesakit-pesakit yang tidak mempunyai penyakit kronik. Yang penyakit kronik akan pergi tetap juga akan balik kepada KKM. Jadi akhirnya apa yang berlaku adalah mereka mengambil keuntungan saja. Sebab itu kita tidak boleh bergantung kepada insurans swasta sebagai sumber kewangan. Kita harus bergerak secara berperingkat untuk mencapai apa yang disebut sebagai social health insurance. Ini dilakukan oleh jiran kita Indonesia pada tahun 2014, Thailand sejak daripada tahun 1990, di Vietnam juga, dan hampir ke semua negara-negara Eropah dan OECD country. Kita akan jadi member OECD dalam masa terdekat ni. Semua negara-negara OECD ini mempunyai social health insurance. Jadi kita mesti menuju ke arah itu. Okey, baik. Saya kira topik ini harus dibincangkan lebih banyak lagi selepas ini, kerana banyak perkara untuk dilihat. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya, iaitu Profesor Amrahi Buang dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Syed Mohamed Al-Junid atas perkongsian ini. Terima kasih juga kepada anda meluangkan masa hampir sejam bersama dengan kami. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Banyak lagi topik yang kami akan bawakan kepada anda, sudah pasti antaranya berkaitan dengan belanjawan 2025 lah. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Hada Nazir. Saya Dian Salim. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Senyum segar di pagi.